Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah hari ini saya dapat kesempatan untuk membuat video yang terkini berkaitan tentang tajuk akhir zaman. Jadi tajuk yang bagaimana yang nak kita sampaikan sentiasa berbalik kepada faktor realiti. Akhir zaman itu sesuatu yang realiti. Bila sebut saja realiti, maka ianya harus mempunyai fakta-fakta yang akan dapat menyokong dan juga dapat membuktikan perkara tersebut. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya di Istanbul dalam proses kerangka untuk menyiapkan dokumen-dokumen yang berkaitan tentang urusan saya di sini. Jadi untuk itu saya mungkin tak dapatlah sekerap sangat untuk ke udara, dan saya akan cuba sedaya upaya saya untuk memenuhkan ruang-ruang yang ada. Daripada situ dapat kita bertemu lagi untuk melengkapkan proses-proses yang insya-Allah proses keilmuan yang tidak akan berhenti. Jadi topik hari ini adalah berkaitan tentang akhir zaman. Bilakah sebenarnya akhir zaman ini? Apa yang nak diperjelaskan tentang akhir zaman? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, selalu yang dikupas ataupun ingin diperjelaskan oleh kebanyakan pihak adalah bercerita tentang akhir zaman, peristiwa akhir zaman. Ada watak-watak tertentu yang akan diketengahkan apabila kita bercerita tentang akhir zaman. Maka khususnya tentang kisah Imam Mahdi, kisah Nabi Isa alaihi salam, dan juga tentang Dajjal. Jadi itu adalah watak-watak. Kemudian akhir zaman dihubungkan juga dengan kemusnahan total alam semesta, yakni kiamat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana pula kupasan yang berkait tentang adakah masanya telah sampai? Jadi topik kita adalah bila sebenarnya akhir zaman. Bagaimana kita ingin menilai tentang persoalan akhir zaman? Maka di sini ingin saya jelaskan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Saya biasalah bila saya kupas, saya akan kupas berdasarkan kepada suatu penetapan dan juga ketetapan yang berdasarkan kepada fakta-fakta yang diambil daripada Al-Quran dan Sunnah junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Dan tidak ada niat untuk kita menyalahkan sesiapa. Saya tidak ada satu proses ataupun posisi untuk menyatakan ilmuwan begitu, ilmuwan begini tidak benar, tetapi ingin menambahkan satu ruang ilmu, menambahkan suatu bahan ilmiah yang boleh kita ketengahkan dalam aspek untuk memurnikan keupayaan kita dalam menterjemahkan sebarang peristiwa, sebarang situasi yang sedang berlaku pada diri kita secara mikro ataupun yang sedang berlaku di seluruh dunia secara makronya. Jadi persoalannya di sini, bila sebenarnya akhir zaman? Bila itu menjadi persoalan tuan-tuan dan puan-puan, perkara yang pertama harus kita ingat adalah berbalik kepada pengenalan. Maksudnya macam mana? Maksudnya kita nak cerita tentang akhir zaman, maka kita kena faham apa yang dimasukkan akhir zaman. Maka akhir zaman mesti ada awal zaman. Maka kita kena faham itu dulu. Ada pertengahan zaman. Jadi semua itu mesti ada kefahaman terlebih dahulu sebelum kita dapat mengupas apa juga topik, apa juga perkara. Kerana tanpa kita mengenal terlebih dahulu setiap perkara yang ingin kita kupas,
dikhawatiri kita sekadar bercerita tentang daun sahaja daripada sepohon pokok. Kita mungkin bercerita tentang buah sahaja, tak cerita tentang rantingnya, tak cerita tentang dahannya. Maka dalam aspek ni tadi, kita hanya mengenal satu bahagian, tetapi kita tak mengenali keseluruhan bahagian, tidak mengetahui keseluruhan yang menjadi sebagai satu sistem yang lengkap. Maka begitu juga bila bertanya tentang persoalan akhir zaman, keluar sikit daripada kebiasaan dan kembali kepada realiti. Kerana kebiasaan ini menyebabkan kita terikat dengan pandangan-pandangan tertentu, pihak tertentu, kelompok tertentu. Maka apa yang perlu kita lakukan? Kembalikan kepada Al-Quran secara total. Kita lengkapkan semua, buat rujukan. Maka jawapan itu mesti wajib ada di dalam Al-Quran. Jika tidak ada dalam Al-Quran, maka ianya adalah sebagai satu andaian, sebagai sesuatu yang hearsay, sesuatu yang disampaikan tetapi tidak ada penjelasan yang dapat dimutlakkan. Maka di sini pertama sekali lagi ingin saya peringatkan, rujukkan kembali kepada Al-Quran atas apa yang ingin kita fahamkan. Dan lebih jelas lagi untuk kita sebagai makhluk, Al-Quran itu kalam Allah. Kita hendaklah meletakkan posisi apa juga persoalan itu dengan melihat dan juga merujuk kepada sunnah junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa, ada dua perkara utama bila kita ingin memahamkan untuk mengetahui bilakah masanya faktor yang kita katakan akhir zaman. Sekarang ke? Lagi 10 tahun ke? 20 tahun lagi ke? 100 tahun lagi ke? Maka ini menjadi sebagai satu perbahasan yang tidak akan ada hujungnya jika kita tidak ada formula yang jelas, tidak ada kerangka yang jelas. Kerana semua dah ada, tuan-tuan dan puan-puan, di dalam Al-Quran menjelaskan kita secara terperinci sebenarnya. Maka adakah kita ingin meletakkan posisi bahawa Al-Quran itu tidak sempurna dalam menjelaskan segala perkara tentang kehidupan manusia? Maka apabila kita bercerita tentang akhir zaman, maka kita bercerita tentang apa? Selepas itu barulah dapat kita memahamkan dan menjelaskan bilakah akhir zaman. Jadi bila kita sebut saja tentang akhir zaman, ada dua perkara yang perlu kita pegang. Apakah perkara yang perlu kita pegang? Ia berbalik kepada dua faktor utama. Pertama adalah masa, yang kedua adalah tenaga. Macam mana maksudnya masa dan tenaga? Apabila kita sebut zaman, akhir zaman, maka otomatiknya itu kembali kepada faktor masa ataupun ruang masa. Maka akhir masa yang sedang kita bicarakan, masa apa? Masa itu ada dua juga, iaitu masa bagi mikro, iaitu kita, dan satu lagi masa pada makro, iaitu alam semesta. Jadi bila bicarakan tentang akhir zaman, kita bercerita tentang akhir masa. Demi masa, sesungguhnya manusia sentiasa di dalam kerugian. Itu datang daripada mana? Itu adalah sumpah Allah Subhanahu Wa Taala kepada masa, dan jelaskan kepada kita, kita sentiasa rugi. Maksudnya di sini bagaimana? Di sinilah harus kita fahamkan bagaimana kita sebagai manusia melaksanakan kehidupan kita berdasarkan kepada masa yang telah ditetapkan. Apabila disebut masa telah ditetapkan, maka mesti ada ketentuan kepada masa. Boleh faham tak di sini? Kalau boleh faham, alhamdulillah. Kalau tak faham juga, ulang lagi dan rujuk dengan mana-mana pihak yang lain untuk fahamkan mesej yang saya nak sampaikan di sini. Jadi balik kepada tadi, masa tu tadi. Maka apa yang ingin kita cari adalah tentang faktor masa.
masa terakhir kepada perjalanan mikro dan masa terakhir kepada perjalanan makro. Dalam alam ontologi kita sebut dia faktor masa terbahagi kepada dua, iaitu MP dan MDK. Masa pengawal dan masa dikawal. Manusia tertakluk kepada MDK, masa dikawal. Dikawal oleh bagaimana? Okey, faktanya berbalik kepada matahari. Kitaran putaran matahari itu tadi telah pun menunjukkan siang dan malam, maka masa itu dihitung daripada situ. Tetapi masa yang ada pada manusia di atas muka bumi, siang dan malam tidak terpakai kepada keseluruhan alam. Maka itu yang saya katakan tadi, ianya adalah makro. Di sini dah datangnya MP, masa pengawal yang hanya tertakluk kepada satu masa sahaja. Okey, kalau nak faham yang tentang ini, tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuklah buku alam ontologi ataupun ada kesempatan belajar alam ontologi untuk memahamkan apa yang saya masukkan di sini. Jadi di sini, tuan-tuan dan puan-puan, ia berbalik kepada faktor yang sangat dekat dengan diri kita. Macam mana saya katakan sangat dekat pada diri kita? Kerana kita ada masa permulaan dan kita ada masa pengakhirnya. Maka kita akan sampai kepada satu titik akhir kepada masa kita. Akhir zaman lah. Maka akhir zaman kepada kita adalah menuju kepada jalan yang akan membawa kita kepada terpisahnya jasad dan ruh. Nyawa dan badan akan terpisah, maka lengkaplah masa kehidupan yang akan dilengkapkan pula dengan proses masa yang seterusnya. Maka di sini ingin saya jelaskan, akhir zaman adalah atas faktor yang ada hadnya. Ada awal zaman dan ada akhir zaman. Jadi nak menjelaskan tentang watak-watak pada akhir zaman, kita tidak akan mampu, tuan-tuan dan puan-puan. Maka lihat pada diri kita sebagai watak yang berada pada zaman ini. Maka dengan adanya kefahaman kita tentang faktor tersebut, secara jelas kita boleh menghimpunkan fakta-fakta yang ada di sekeliling kita pada diri kita, okey, untuk menjelaskan atau meyakini kita berada di zaman awal atau zaman akhir atau pertengahan zaman. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bila saya sebut tadi, maka ianya adalah satu proses yang tidak boleh kita ambil pada faktor bersangka-sangka. Kerana itu ketetapan daripada Allah, sebut saja tentang masa, maka automatik semua yang lain akan terbatal. Maksudnya bagaimana? Apabila masa itu diambil pada suatu proses yang telah dijadikan daripada awal sampai akhir, maka apa yang ada di dalam masa itu tadi tertakluk kepada hukum masa. Apakah hukum masa? Dia sentiasa bergerak ke depan, dia tidak patah balik ke belakang. Maka apa juga yang ketetapan yang telah diletakkan kepada hukum masa terpakai kepada semua yang ada di dalam ruang masa. Maka ruang masa itu sebagai mana? Alam semesta. Macam mana tuan-tuan dan puan-puan? Dapat pencerapan sedikit? Ya, sebab topik ni tentang bilakah akhir zaman. Ini nak ceritalah ni, ya, supaya faham teknikal sikit, ya. Tak mahu terlalu kita memikirkan sesuatu yang jauh ke atas, ya, terapung-apung. Kita pegang pada yang nyata, berbijak di bumi yang nyata. Jadi perkara pertama dah saya katakan tadi, iaitu masa. Yang kedua apa? Tenaga. Kerana kita kena faham ada faktor tenaga. Maka masa dijadikan terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dalam Al-Quran disebut dengan jelas, Allah jadikan alam ini dalam 6 masa. 6 masa. 6 waktu. Ya. Jadi yang ketujuh lalu lengkap sempurna keseluruhannya tadi dan duduklah pada arasnya. Jadi bukan soalan Allah bertempat atau tidak, ya. Maksud di sini diberikan dalam 6 masa. Lihat di sini. Jadi ada permulaan masa kejadian alam. Maka zaman merujuk kepada masa. Maka zaman permulaan
apabila Allah menjadikan alam ini dalam 6 masa. Yang ketujuh lengkap dia atas kesempurnaan, dan disitulah sebabnya kenapa kita hari ini kalau bercerita tentang waktu, kita akan ambil kepada 7 masa sahaja. 7 perkara, 7 peringkat. 6 masa campur yang ketujuh lengkap. Kenapa? Kerana yang ketujuh itu melengkapkan ke-6 di dalamnya. Maka 6 digabung menjadi 1, itulah yang ketujuh, masa yang ketujuh. Jadi berarti 7 adalah kesempurnaan. Jadi daripada situ tuan-tuan dan puan-puan barulah datangnya tenaga. Macam mana masuk ke sini? Faktor tenaga untuk kita memahamkan tentang topik kita pada hari ini. Maka jadilah tenaga. Berarti tenaga dibawa oleh masa. Masa yang membawa tenaga. Jadi tenaga bukan paradoks, bukan sesuatu yang berlaku selepas masa bukan sesuatu yang paradoks sebagaimana yang dikatakan oleh ilmuwan-ilmuwan konvensional yang ada pada hari ini. Ya, bukan saya katakan salah ya, perbezaan dengan alam ontologi dengan apa yang telah saya perjelaskan ini. Masa bukan paradoks, bukan sesuatu yang terjadi selepas, dia adalah permulaan. Kemudian baru adanya tenaga. Bila kedua-dua ini kita fahamkan, maka kita akan dapat membuat rumus yang jelas, parameter yang jelas bagaimana sebenarnya dan apakah sebenarnya parameter-parameter yang boleh kita susun untuk kita tahu kita ni di zaman apa ya. Di zaman tu sebenarnya macam mana ya. Jadi bila saya katakan tadi ada permulaan dan ada akhirnya. Kenapa? Setiap perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan ada kadarnya. Maksudnya ada kadar? Ada awal, mesti ada akhir. Ada mula, mesti ada tamatnya. Maka di sini yang harus kita pegang terlebih dahulu. Maka akhir zaman berarti ada awal zaman. Berarti akhir masa ada awal masa. Kerana sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang tidak ada awal dan tidak ada akhirnya. Lain daripada itu, segala makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala ada kadarnya, ada awalnya dan ada akhirnya, dan dia tidak kekal. Kita tak kekal tuan-tuan dan puan-puan. Kita dijadikan. Maka daripada keadaan tadi, dia ada proses dia. Bermula, naik dan turun semula. Maka bagaimana kita nak hitung? Itu datangnya faktor tenaga tu tadi. Masa dia dengan satu nilai yang sama. Dia tak akan ada nombornya jadi 10, 11, 12. Tetapi masa hanyalah satu nilai dia. Tolong faham ya dari segi teknikal. Jadi dia hanya bawa nilai satu saja. Dia tak ada kejap jadi 0.9 ke, jadi 1.2 datang 10, tak ada. Dia tetap dengan nilai yang sama. Yang berbeza adalah tenaga, variable dia. Okay? Yang constant value dia adalah masa. Yang menjadi variable atau berubah adalah tenaga. Sebab itu untuk menghitung persoalan kapasiti, kita akan hubungkan kedua-dua ni tadi, wujud dengan masa dan adanya tenaga. Jadi kita nak hitung, kita berikan masa setengah jam dengan tenaga sekian banyak. Okey, kita akan dapat hitung. Kita akan tahu, okey, sampai tahap ni dia akan habis tenaga tu, dia akan turun balik. Jadi itu cara kita memahamkan proses akhir zaman. Apabila kita lihat di situ, maka automatiknya kita akan faham kepada proses akhir zaman, awal zaman. Jadi contohnya macam mana? Kita lahir adalah permulaan zaman kita. Kemudian kita jadi remaja, dewasa dan sampai satu tahap. Okey, satu tahap kita akan berada kepada kemuncak tenaga. Kemuncak tenaga berarti itulah nilai yang telah diberikan kepada kita. Dah tak ada tambah lagi dah. Okey. Dan kemudian dia akan mengecil, tenaga itu semakin kecil dan kembali semula dia kepada proses di mana ia bermula. Maka di sini tuan-tuan dan puan-puan, maksudnya bagaimana? Maknanya tenaga itu tadi bergerak ya dengan masa dan dia akan berkurangan. Maka
tiap proses pertama tenaga akan sampai kepada peak, kemudian dia akan turun. Maka bila turun saja kita dah boleh hitung itu telah memasuki fasa yang pengakhir. Okey, kemuncak dan dia akan turun kepada akhir. Akhir tu balik kepada nilai kosong semula, itu yang akhir masa, akhir zaman. Boleh dihitung? Bolehlah, sebab kalau kita ada 10, kita jalan maksimum sampai 10, lepas tu dia akan turun 9, 8, 7, 6, 5, 4 dan akhirnya kosong balik. Daripada kosong 1, 2, 3 sampai 10. Tapi kemudian dia turun balik semula. Maka kita boleh buat hitungan-hitungan di situ. Maka untuk menterjemahkan persoalan yang tadi bagaimana? Macam saya katakan tadi, satu rangkaian ada 2, masa dan tenaga. Maka yang seterusnya adalah berbalik kepada mikro dan makro tenaga. Mikro tenaga, kita lah mikro tenaga. Makro tenaga, alam semesta. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, punca perbelahan, punca permasalahan di dunia hari ini adalah faktor tenaga. Bila kita perut lapar, kita tidak ada tenaga, maka fikiran tidak akan waras, tindakan kita tidak akan lagi sebab itu tindakan yang harmoni. Manusia sanggup membunuh, manusia sanggup menjual diri, harga diri dia kerana kelaparan. Apa maksud di sini? Kurang tenaga. Berarti dia sampai kepada hujungnya di situ. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, peperangan yang kita lihat di seluruh dunia pada hari ini zaman berzaman kerana semua berebutkan sumber-sumber tentu yang sebenarnya persamaan dia, equation dia adalah tenaga. Okey, boleh faham di sini? Jadi lihat di sekeliling kita sekarang, lihat. Apa yang kita nampak? Apa yang berlaku di sekeliling kita pada hari ini? Perebutan tenaga? Betul tak? Petroleum, sampai dah tak cukup tenaga, buat lagi alternative energy. Maksudnya apa di sini? Berarti sumber yang telah digunakan daripada fosil ni, yang dikeruk daripada perut bumi, telah pun berkurangan. Maknanya apa sini? Dah turun. Jadi apa yang dilakukan oleh manusia? Mereka mula memikirkan alternative energy. Gunakan angin, gunakan solar, gunakan air laut dan ombak dan sebagainya. Kenapa? Itu menunjukkan bahawa kita sedang mengalami krisis tenaga. Dan berbalik kepada topik kita hari ini, kita sedang melalui proses turun kepada permulaan masa. Kerana tenaga dah kurang, berarti masa itu telah kurang. Bila masa berjalan, tapi tenaga dah berkurang, maka masa yang telah diletakkan, dia akan balikkan juga dengan nilai tenaga. Maka kita akan dapat dilihat di sini tuan-tuan dan puan-puan, berdasarkan kepada hitungan. Bukan masa Bayu nak suruh tuan-tuan dan puan-puan dengar dan terus pakai, lihat sendiri, berjalan, tanya, rujuk, baca makalah-makalah, baca terbitan-terbitan ilmuwan dunia, beritahu tentang status dunia pada hari ini. Kebuluran, masalah dari segi ketidakseimbangan, dari segi ekosistem, geologinya dengan keadaan ekonomi yang tak seimbang dalam semua perkara. Maka di sini berbalik kepada faktor kekurangan. Dan daripada situ kita lihat bencana-bencana kemanusiaan berlaku di seluruh muka bumi. Maka di sini tuan-tuan dan puan-puan, kalau pada saya hitungan, dan saya telah membuat begitu banyak kajian-kajian perjalanan lapangan, saya bukan baca buku saja, saya pergi ke tempat-tempat tertentu, melihat dengan mata kepala saya sendiri, penyaksian, maka amat jelas secara saintifiknya hitungan tenaga telah pun berada pada peringkat pengakhir kepada masa yang telah diberikan. Jadi jawapannya, kita berada di akhir zaman. Sekarang, ini masa dia. Kita dah ada di awal zaman. Daripada proses permulaan datuk nenek kita, maka kita akan berada pada zaman akhir perjalanan alam. Maka saat itu adalah sekarang. Yang mana tuan-tuan dan puan-puan? Jadi saya tak bercerita tentang watak,
kerana saya nak cerita tentang zaman akhir zaman. Maka di sinilah datangnya beberapa analitik berkait tentang peranan setiap individu, peranan tuan-tuan dan puan-puan, peranan saya dalam suasana ruang akhir zaman ini, ruang akhir masa ini tadi. Apakah tanggungjawab kita sebenarnya? Atau kita hanya sekadar melalui zaman ini dan mengharapkan sesuatu akan berlaku yang mendatangkan suatu suasana menghimpunkan keharmonian? Adakah itu boleh berlaku? Jika iya, bagaimanakah caranya? Dan siapakah yang akan memberikan kita jalan keluar kepada memahamkan apa yang sedang berlaku dalam faktor masa ini, iaitu masa akhir zaman? Maka di sinilah peranan dan tanggungjawab kita untuk membuka diri kita kepada practicality, reality, mencari jawapan dengan berpandukan kepada Al-Quran dan sunnah junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran, segala-gala diterangkan dengan amat jelas bagaimana permulaan kejadian alam bulan bintang, dan selepas itu diterangkan juga akan berlaku proses kemusnahan. Maka itulah yang kita bicarakan pada hari ini. Habis, hancur, dan itu adalah ketetapan. Jadi bagaimana tuan-tuan dan puan-puan pencerahan saya? Jadi Pal tak ada cerita lah tentang watak seseorang atau di mana tempatnya, di mana berlakunya peristiwa-peristiwa tertentu. InsyaAllah saya dah berulang-ulang kali saya dah buat berbagai-bagai video. Tuan-tuan dan perempuan sendiri boleh tengok lagi lah video-video yang lama yang saya telah buat. Saya sentiasa bercerita tentang perkara yang luar daripada apa yang tuan-tuan perempuan biasa dengar. Saya bukan nak jadi penglipu lara bercerita tentang kehebatan-kehebatan, tetapi saya nak bercerita tentang apakah sebenarnya yang menanti kita apabila kita sampai kepada akhir zaman bagi diri kita sendiri, iaitu kematian. Itulah mikronya bagi kita. Akhir zaman kepada alam, kiamat namanya. Tuan-tuan dan perempuan, dah bersediakah untuk mati? Dah bersediakah untuk kiamat? Oh, saya belum sedia lagi lah Tuan Pal. Saya punya ibadah saya tu tak tahu lagi macam mana, cukup ke tak cukup ke, macam mana pun saya tak pasti, ni takut saya. Maka apabila kita fikirkan perkara ketakutan, maka jangan hanya pada lafaz sahaja. Sampai dah masanya untuk kita mulakan dari saat ini. Patutnya dah sebelum ni, tapi kerana hari ini masa bayi bercakap, mulai pada saat ini. Kenapa? Hitungan bahawa akhir zaman adalah sekarang. Maknanya pada bila-bila masa saja Allah akan ambil ketetapan yang telah diletak daripada awal, yakni akan sampai titik kepada perjalanan alam semesta. Maka sama ada kita bersetuju, kita kata kita bersedia, kita tak bersedia ke, apa sekalipun, apabila Allah telah meletakkan ketetapan, tidak ada sesiapa yang mampu merubahnya. Apakah yang saya masukkan di sini? Tuan-tuan dan perempuan, kita akan mati. Kullu nafsi za'iqatul maut. Setiap yang berjiwa akan menemui kematian. Janganlah kita fikirkan alam semesta, fikirkan dulu kematian kita. Kenapa? Bila kita tidak bersedia kepada persoalan akhir zaman bagi diri kita sendiri, bagaimana kita nak memahamkan akhir zaman bagi alam semesta? Kita dah bersedia atau belum? Adakah cukup dengan hanya mendapatkan pengetahuan sebegini? Atau tiba masanya untuk tuan-tuan dan perempuan sama-sama membuat
langkah menyumbang apa yang sepatutnya, sama ada dari segi tenaga, dari segi apa yang tuan-tuan dan puan-puan miliki hari ini, kepada arah untuk memastikan tuan-tuan dan puan-puan kita semua diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, yakni junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, apabila kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada lagi untuk masa mendengar sahaja. Dengar, sami'na wa ta'na. Dengar dan taat. Maksud taatnya apa? Kalau dengar tu dikatakan suruh melaksanakan, maka taat. Sami'na wa ta'na. Taat itu tadi bukan taat itu dengar. Dengar, taat maknanya apa yang didengar tu maka laksanakan. Yang kita dengar kata kita kena bantu. Dengar, maka saat ini dah wajib kita membantu tenaga, harta benda kita, apa sekalipun kepada arah jalan mengembalikan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan berpandukan Al-Quran dan menjadikan cerminan kepada semua usaha kita sebagaimana sunnah junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Tuan-tuan dan puan-puan, Masa Bayu tidak tahu untuk meletakkan persoalan janji kepada mana-mana pihak atas perkara yang tidak pasti. Masa Bayu hanya menjelaskan apa yang telah termaktub di dalam Al-Quran, yakni ketetapan Allah, tidak ada siapa yang mampu meletakkan, memisahkan, walaupun ianya tidak menjadi sebagai satu keutamaan kepada individu, tetap dia akan menempuh apa yang telah ditetapkan oleh Allah kepada semua makhluk-makhluknya. Maka di situ tuan-tuan dan puan-puan, saya Masa Bayu mengambil kesempatan yang sedikit ini di akhir zaman ini, dan inilah masanya untuk mengajak tuan-tuan dan puan-puan sama-sama kita bergerak. Bantulah apa yang boleh tuan-tuan dan puan-puan bantu kepada mereka-mereka yang ingin menegakkan jalan-jalan yang membawa kepada perletakan hakikat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. InsyaAllah saya sedang usahakan sesuatu. Doakan segala usaha saya ini menjadi satu kenyataan. Pasti apabila sampai masanya, tidak ada satu makhluk di atas muka bumi yang dapat menghalang apa yang telah Allah janjikan. Yakin janji Allah itu maha benar. Salam sejahtera daripada saya, Masa Bayu, Istanbul, Turki. Assalamualaikum.